mendapatkan maklumat sebanyak 55 orang responden yang telah grup kami dapat, dan kami kumpulkan di dalam Excel. Kita pergi ke DSS. Kita klik open. Ini merupakan maklumat yang kita dapat. Kita tekankan copy paste. Dan kita tukarkan label untuk bahagian 1 untuk lebih senang kita buatkan, terus kita copy paste. Dan kita tukarkan C1 sebagai SWLS 1 dan kita copy paste. Untuk menukarkan value, kita tekan dan kita tekan plus. Kita tekan 1 mewakili lelaki, dan plus 2 mewakili perempuan. Kita tekan OK. Kita tengok ke tahun, sama seperti yang tadi. Tekan plus 1 mewakili tahun 1, tekan plus lagi 2 mewakili tahun 2, kita tekan plus lagi 3 mewakili tahun 3. Oke, kita tekan satu lagi 4 mewakili tahun 4, kita tekan OK. Kita tengok balik, sama seperti jenis university dan juga lokasi university. University awam 2 mewakili university swasta, tekan OK. Seperti yang lokasi university, kita tekan lagi. Kita mengikut yang ini. Untuk menjimatkan masa, kita copy paste. Kita pergi ke C1, yaitu SWLS. Sama seperti tadi, kita copy paste saja. Kita terus ke bahagian I. Start dari 0 sehingga 10. Start dari 0 sehingga 10. Dari 0 mewakili kehidupan paling teruk sehingga 10.
Kosong mewakili sangat tidak bahagia. Plus 10 sangat bahagia. Kita klik OK. Untuk missing value, kita klik discrete missing value dan kita type 99.00. Untuk menjimatkan masa, kita terus klik semua. Oke. Dan kita tekan pas. Oke, untuk bagian saya. Hello everyone, my name is Ena Nabi Richard, matrix number VP2 4160357. Oke, bahagian saya akan memulakan dengan record into different variables. Di bahagian atas ini tekan transform, tekan yang ini, record into different variables. Oke, baiklah, lepas itu tapi sebelum itu kita lihat dulu di bahagian soalan tuh, bahagian arahan kita di latihan tutorial individu nih. Di sini ada 5 subskala dari ekstraversi hingga keterbukaan. Terus kita lihat bahagian item ini di contohnya bagian subskala untuk ekstraversi ada 2 item, 1 dengan 6R. 6R ini reverse item, yaitu negatif, item negatif. Kita perlu reverse dia dulu, sebab itulah kita perlu record into different variables. Jadi kita lihat di sini 6 ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi B2, kita ambil B2 tukar kepada B2R, change. Oke, lepas itu tadi lagi 4, B4. Oke, B4 tukar kepada B4R, tekan change. Lepas itu B6 tukar kepada B6R, change. Lepas itu 8, B8 tukar kepada B8R, change. Lepas itu 10 tukar kepada B10R, change. Oke, setelah itu kita pergi old and new values. Oke, di sini memenangkan ikut questionnya kita ada 1 hingga 7 soalan. Jadi kita terbalikkan value pertama, contohnya 1. Lepas itu value yang old, yang new value dia 7. Kita terbalikkan dia, tekan add. Lepas itu seterusnya 2 terbaliknya 6, tekan add. 3 terbaliknya 5, add. 4 terbaliknya 4, 3, 5, 4, 4, add. Lepas itu 1, 2, 3, 4, 5 kepada 3, add. 6 kepada 2, add. 7 kepada 1, add. Lepas itu semua sudah kan, ikut question kita ada 7, jadi tekan continue. Lepas itu tekan OK. Oke, di sini ada sudah B2R, B4R, B6R, B8R, B10R. Oke, setelah itu kita boleh teruskan kepada complete variable. Oke, pertama sekali kita tekan di bagian atas nih, kita tekan transform, tekan compute variable. Oke, keluarlah ini. Pertama sekali kita lihat dulu bahagian tugasan latihan tutorial individu. Oke, di sini kita boleh lihat bahagian instrumen dan item yang diberikan. Bahagian ini satisfaction with life scale SWLS. Itemnya S1 hingga S5 ditambahkan. Oke. Di sini kita boleh labelkan SWLS total. Oke. Kita lihat di sini ada 5 seperti yang kita lihat tadi. Kita bisa pindahkan semuanya ke sebelah. Tapi sebelum itu satu-satu ini kita tekan tambah. Lalu pindahkan si 2 seterusnya sehingga si 5. Oke. Lepas itu tekan OK. Keluarlah SWLS total di sini. Oke, seterusnya kita lihat lagi di bahagian tugasan itu. Seterusnya ekstraversi 1 tambah 6R. Oke, seterusnya kita tekan lagi transform, tekan compute variable. Boleh saja tekan reset di sini. Oke, untuk ekstraversi kita labelkan ekstraversi. Oke, ekstraversi tadi itemnya 1 B1 tambah B6R. Oke, B1 kita tekan B1, pindahkan ke sebelah, tekan tambah B6R, pindahkan ke sebelah. Lepas itu kita tekan OK. Lepas itu keluarlah ekstraversi di sini. Lepas itu kita buat seterusnya kebersetujuan. Oke, bagian ini kita buat lagi transform,
complete variable, kita reset, tekan kebersetujuan. Untuk kebersetujuan itemnya 2R tambah B7, B2R tambah B7, B2R tambah B7, tekan OK. Selepas itu keluarlah kebersetujuan di sini. Lepas itu seterusnya kita lihat instrumen keberhemaan. Keberhemaan B3 tambah B8R. Transform, complete variable, reset, keberhemaan. Oke, keberhemaan B3 tambah 8R. B3 tambah B8R. Tekan OK. Oke, di sini sudah ada keberhemaan. Pasti seterusnya kita lihat instrumen kestabilan emosi. Instrumen kestabilan emosi kita tekan transform complete variable. Kita label di sini kestabilan. Oke, boleh saja padam. Lepas itu kestabilan itemnya 4R tambah 9. 4R tambah 9. B9 tambah B4R. Kita tekan OK. Oke, di sini keluar kestabilan. Pas itu seterusnya yang terakhir keterbukaan kepada pengalaman. Kita labelkan saja kepada keterbukaan. Oke, keterbukaan itemnya 5 tambah 10R. 5 B5 tambah 10R. Oke, tekan OK. Oke, semua item-item instrumen-instrumen yang perlu di compute sudah ada di sini. Oke, itu sahaja untuk bagian compute variable. Terima kasih. Seterusnya adalah proses analisis statistik deskriptif. Jadi lepas kita dah masukkan data kita yang kita dah saring and dah compute semua variable yang kita nak, jadi untuk kita buat analisis statistik, kita perlu tekan analyze and then descriptive statistik and kita pilih frekuensi lah. Jadi kat sini dia ada pilihan variable yang kita dah letakkan dekat tadi tu, and kita just perlu tekan apa yang kita nak dan masukkan ke dalam kotak variable ni. Jadi contohnya macam kalau kita nak pilih jantina kan, so kita tekan variable jantina and kita tekan arrow ni and dia akan masuk. Seterusnya sama jugalah kalau kita nak buat umur pun, kita tekan umur and tekan arrow, dan selebihnya. So, bila kita dah masukkan variable-variable yang kita nak, kita dah ni, and tekan OK saja. Jadi, dah akan keluar macam ni lah. Yep. Okay. Kalau kita tengok kat sini, statistik dia, disebabkan kita ada 55 responden. Jadi, kita kat sini, semua full. And no data yang missing. Kalau missing, dia akan keluar 99. Sebab tadi kita dah tekan 99 kalau missing. Jadi, salah satu kelebihan dan function statistik deskriptif ni adalah kita boleh tengok lah sama ada missing, ada data yang missing ataupun tidak, and kita boleh tahu range responden kita lah. Contohnya macam kita nak tahu berapa orang jantina perempuan, berapa orang jantina lelaki. So macam kalau kita tengok kat sini, susah nak cari, susah nak tengok sama ada responden ni, takkan nak kira seorang-seorang kan. Jadi kita tekan balik yang kita buat analisis statistik deskriptif tu, and kita boleh tahu kat sini ada lelaki ada 7 orang, and perempuan ada 48 orang responden yang menjawab. So total dia 55 orang lah, tak ada yang missing. Macam tu juga kalau umur, kita nak tahu berapa orang umur responden dalam satu kategori ni. Jadi kita boleh tahu kat sini dengan membuat analisis statistik deskriptif tu. Lain-lain lah. Salam sejahtera, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara analisis data one-way ANOVA menggunakan perisian SPSS. Pertama sekali,
kita tekan bahagian Analyze. Setelah itu Compare Means and Proportions dan pilih One Way ANOVA. Setelah itu kita akan masukkan Dependent List dan Vektor. Oke, sebelum tekan OK, kita akan ke Options, di mana kita akan pilih Descriptive, Homogeneity of Variance Test, dan Means Plot. Selepas itu kita tekan Continue. Selepas itu kita akan ke Post Hoc Multiple Comparison, kita akan pilih Tukey, and then Continue. Oke, selepas itu kita akan tekan OK, dan output akan keluar. So, output yang akan keluar ini adalah dapatan analisis One Way ANOVA yang akan kita kaji. Seterusnya saya akan terangkan secara ringkas dapatan analisis One Way ANOVA melalui kajian saya. So, untuk kajian saya, hipotesis nol bagi kajian ini adalah tiada perbezaan signifikan tahap kebahagiaan berdasarkan tahun pengajian. Jadi berdasarkan keputusan analisis, nilai yang diperolehi ialah F, yaitu 5.491 bersamaan dengan 2.254, dan nilai signifikan ataupun P bersamaan 0.048. So, berdasarkan nilai signifikan P yaitu 0.048 adalah lebih kecil daripada 0.05, oleh itu hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap kebahagiaan pelajar berdasarkan tahun pengajian. So, di sini boleh lihat yaitu perbezaan antara kebahagiaan dan tahun pengajian pelajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbezaan signifikan antara pelajar tahun 4 dan tahun 6 dengan nilai P 0.035. Namun begitu, kumpulan tahun pengajian yang lain tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan secara statistik. So, untuk secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahwa tahun pengajian ini dia mempengaruhi tahap kebahagiaan atau penilaian hidup pelajar. Keadaan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor ketekanan akademik, beban tugasan, dan cabaran pembelajaran yang berbeza mengikut tahun pengajian lah. So, itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amira Zafira binti Almi. Nombor matriks BP24110257. Saya akan sambung untuk membuat bahagian analisis statistik yang menguji hipotesis hubungan atau pengaruh regresi muda. Jadi sebelum saya mulakan, objektif saya adalah untuk mengkaji perhubungan di antara kestabilan emosi dan kepuasan hidup. Hipotesis yang saya ingin uji iaitu hipotesis nol, kestabilan emosi seseorang tidak dapat meramal kepuasan hidupnya. Jadi pertama sekali kita buat adalah kita klik Analyze, and then kita klik Regression. Setelah kita klik Regression, kita perlu cari Linear. Klik Linear. Okay, untuk bahagian independen, kita akan letak SWS total, which is kepuasan hidup. And then bahagian independen ni pula, kita letak kestabilan emosi. Okay, setelah kita dah selesai bahagian linear regression ni, kita klik statistik. Untuk bahagian statistik, pastikan kita tekan estimate, confidence interval, model fit. Okay, setelah tu kita tekan continue, and then kita klik bahagian plot. Setelah kita klik bahagian plot, bahagian Y ni kita letakkan yang ini. Manakala untuk bahagian X ni, kita letak yang ini. Okay. Setelah tu kita lihat bahagian standardized residual plots. Pastikan kita klik normal probability
plot. And then baru kita klik continue. Setelah tu, sebelum kita tekan OK, pastikan kita cek bahagian method ni, kita klik enter. Ya, kita klik enter. Dan barulah kita tekan OK. And then inilah dia kita punya output untuk regresi. Kita ada variables interest, model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik, dan juga kita ada charts. Dua charts iaitu normal PP plot of regression standardized residual dan juga scatter plot. Jadi berdasarkan objektif kajian saya tadi iaitu mengkaji perhubungan di antara kestabilan emosi dan kepuasan hidup, daripada scatter plot ni didapati tidak terdapat hubungan antara residual yang dengan nilai yang diramalkan. Dapatan ini menunjukkan andaian linearity dipenuhi. Selain itu, kita tengok juga untuk normal PP plot of regression standardized residual, dia menunjukkan taburan residual adalah normal. Oleh itu, andaian normality bagi analisis regresi juga dipenuhi. Okey, setelah tu kita lihat bahagian model summary. Okey, untuk nilai R kita dapat 0.343. Manakala untuk nilai R square kita dapat 0.188. Jadi berdasarkan nilai R square ni menunjukkan bahawa sebanyak 18.8% varian dalam kepuasan hidup dapat diterangkan oleh pemboleh ubah kestabilan emosi. Okey, seterusnya kita lihat bahagian ANOVA. Untuk nilai F, didapati dia digunakan untuk menguji kesignifikan model regresi. Jadi keputusan menunjukkan model regresi adalah signifikan. F, kita dapat untuk degree of freedom regression 1, manakala untuk degree of freedom residual kita dapat 53. Jadi F dia dapat 12.287. Bersamaan P lebih kurang daripada 0.001. Ini menunjukkan bahawa kestabilan emosi memberi sumbangan yang signifikan dalam menerangkan variasi kepuasan hidup. Okey, seterusnya kita lihat bahagian koefisien. Perkali regresi tidak piawai antara kestabilan emosi dan kepuasan hidup ialah kita lihat bahagian unstandardized B, kestabilan kita dapat 0.851. Ini menunjukkan bahawa setiap peningkatan satu unit skor kestabilan emosi untuk meningkatkan skor kepuasan hidup sebanyak 0.851 unit. Okey, seterusnya kita lihat bahagian pitasan A atau constant ialah 13.59 sifar. Nilai ini dia merupakan titik persilangan garis regresi pada paksi Y apabila skor kestabilan emosi adalah sifar. Okey, seterusnya kita lihat pada lajur beta, kita dapat nilai dia 0.434. Dia menunjukkan kekuatan hubungan antara kestabilan emosi dan kepuasan hidup. Jadi nilai ini dia menunjukkan hubungan positif pada tahap sederhana iaitu semakin tinggi kestabilan emosi seseorang, semakin tinggi tahap kepuasan hidupnya. Okey, so ujian T ni digunakan untuk menguji kesignifikan sumbangan pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah terikat. Keputusan menunjukkan bahawa kestabilan emosi merupakan peramal yang signifikan kepada kepuasan hidup. Jadi T bersamaan dengan 3.505 iaitu P lebih kurang daripada 0.001. Jadi berdasarkan semua keputusan yang kita lihat tadi, dia menunjukkan bahawa model regresi boleh digunakan untuk membuat ramalan terhadap kepuasan hidup berdasarkan kestabilan emosi. Oleh itu, hipotesis nol yang menyatakan bahawa kestabilan emosi tidak dapat meramal kepuasan hidup adalah ditolak. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.